Hello and hi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi beberapa hari yang lepas aku baru je lepas menonton filem Mat Kilau dan aku baru je ada letak sedikit macam review pendek yang tak official selepas aku tonton filem Mat Kilau tu. Jadi seperti aku janjikan, aku nak keluarkan video panjang sikit yang aku boleh cakap betul-betul apa benda yang aku suka dalam cerita ni. So yeah, this is it. Okay. Ini tentang filem Mat Kilau. Okay, basically briefly lah cerita ni. Cerita ni berkisarkan tentang pahlawan, tokoh pahlawan negara kita sendiri iaitu Mat Kilau yang memperjuangkan bangsa dan tanah air pada ketika itu sebab diserang penjajah. So basically briefly pasal itulah. Dan beliau bersama-sama rakan-rakannya memperjuangkan bumi Pahang pada zaman tersebut. Okay, pada aku cerita ni, aku rasa kalau korang dah tengok review lain, ramai bagi positive feedback dan yes, aku admit cerita ni best. Basically aku boleh kata nak katakan cerita ni, orang kata cerita ni perfect, dia tidaklah perfect. Maksudnya pada aku kat sini mungkin orang boleh dapat detect lah beberapa kekurangan. Tapi bagi aku kekurangan dia tu terbagi kepada dua. Satu yang boleh dilihat oleh orang pro, satu lagi orang mata pun boleh nampak sikit lah. Tapi pada aku benda tu sangat kecil. Sangat kecil yang macam pada aku dia tidak mengganggu objektif besar cerita ni. Dia kecil je dan aku rasa benda tu tak mengganggu lah, dan aku tak rasa benda tu ialah silly mistake. Pada aku benda tu something yang acceptable dan bukan kesalahan yang tidak bijak. Tak, dia okay je, dia acceptable. Okay. So kita pergi kepada benda yang aku suka dalam cerita Mat Kilau. Okay, pertama sekali aku suka dia punya, okay, aku carilah. Pertama sekali aku suka dia punya jalan cerita, storyline. Bagi aku storyline dia kemas. Means dia cerita satu demi satu dan benda tu mudah difahami. Maksudnya dia tak, macam mana cakap, bagi aku benda tu mudah difahami, cerita satu-satu. Which is bagi aku benda ni kalau tengok oleh kanak-kanak ke, orang dewasa ke, orang belia ke, orang tua pun boleh faham. Dia tak complicated, dia mudah difahami. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita dia ni aku sangat suka dia punya skrip. Skrip dia bagi aku dia tak terlalu complicated, walaupun puitis dia tak terlalu complicated. Sebab okey lah, aku suka tulis puisi, hobi aku ialah tulis puisi. Jadi aku kadang-kadang bila orang bagi feedback tu, aku faham lah bila orang kata kadang-kadang ada certain puisi yang agak sukar difahami. Kadang-kadang ada orang malas nak faham, malas nak baca benda-benda complicated. Jadi dalam cerita ni aku boleh kata apa yang dia cuba tampilkan, skrip dia mudah difahami. Dia bukanlah something yang very complicated, tapi tidaklah yang bahasa tak best. Aku boleh kata skrip yang best. Walaupun berpuitis yang best, yang korang boleh faham, yang korang boleh rasa. Okay, kenapa korang boleh rasa? Iaitu kelebihan yang ketiga. Bagi aku, pemilihan pelakon dia sangat baik dan bagus. Aku sangat suka Adiputra being Mat Kilau. Siapa ni? Beto Kushairi pegang watak dia. Bagi aku pemilihan watak dan pelakon tu sangat sesuai. Dan bagi aku mereka ni semua sangat well prepared. Dia bukan macam semalam dapat job, hari ni baru nak buat betul-betul. Tak, bagi aku diorang ni dah sangat well prepared. Dari segi menggunakan senjata, dari segi aksi silat, lepas tu dari segi lontaran suara. Yes, lontaran suara ni bagi aku penting untuk watak-watak pahlawan macam ni. Lontaran suara tu sebenarnya kena sesuai sebab dia nak bercakap sebagai seorang pahlawan. Lepas tu tentang isi dan mesej yang dia cuba nak sampaikan, dan jadi dia punya lontaran suara tu kena betul. Dia tak boleh bunyi lembik ke apa ke, tak. Dia kena being seorang pahlawan. Dan nak cakap pasal lontaran suara ni, aku sangat suka lontaran suara Beto Kushairi waktu dia kena tangkap dengan British. Ada satu scene tu, waktu dilontarkan skrip pada ketika itu, aku sangat suka cara dilontarkan dan suara di ketika itu. Bagi aku benda tu hit lah. Bagi aku benda tu hit. Sampai dirasai lah. Okay, lagi apa nak cakap? Lontaran suara, storyline. Okay, sound dia bagi aku nice. Sound dia bila tengok cerita yang sound tak okay, agak mengganggu tau sebenarnya. Tapi cerita ni bagi aku dia very particular. Maksudnya setiap benda yang korang patut dengar, korang diperdengarkan. Faham tak maksud aku? Maksud aku contohlah waktu watak lawan-lawan kan. So setiap gerakan tu memang bukan je korang dapat nampak, korang dapat dengar sekali. So benda tu macam feel sampai lah korang dapat dengar, dapat tengok. Dan dia punya gambaran pun cantik. Jalan cerita dia jadi macam feel lah, masuk lah. Okay. Seterusnya aku suka dia punya shot.
Yes, angle. Okay, waktu movement silat, bagi aku yang bagusnya, inilah bezanya bila pengarah yang buat filem dan yang berlakon dia tu ialah seorang pelakon. Shot yang dia ambil tu memang ibarat macam, ialah filem kan about storytelling. Bila dia nak cerita dan nak tunjukkan tentang silat tu, dia memang betul-betul ambil shot yang macam kita nak tengok. Maksudnya setiap pergerakan silat tu memang shot tu diambil, mana yang perlu fokus dia memang betul-betul fokus, mana yang perlu, maksudnya bagi aku gerakan-gerakan semua gerakan banyaknya penting, dan semua gerakan penting tu di capture. Bukanlah kadang-kadang aku pernah tengok macam drama siri ke apa ke, lawan-lawan tapi gerakan penting tu tak di capture, yang tu pun sayang. Tapi kan ni setiap gerakan yang penting tu di capture dengan baik. Okay, seterusnya aku suka silat dia macam aku cakap, pelakon sangat-sangat well prepared. Diorang tak main-main, diorang betul-betul serius buat kerja ni. Lepas tu bunga dia cantik. Bagi aku bagi aku untuk pendengar orang biasa, aku rasa tak sumbang benda tu. Dia gerakan yang kita boleh nampak, gerakan seorang pesilat. Walaupun aku rasa background diorang ni masing-masing pelakon kan. Aku tak tahu lah kalau diorang belajar silat sebelum ni. Tapi bagi aku diorang memang betul-betul well prepared bila diorang nak buat movement silat tu, buat segala gerakan. Lepas tu lepas tu apa lagi? Yes, pengarahan bagi aku dia sangat very particular, very detail. Dia tak ambil mudah dari segi apa yang visual, dia betul-betul ambil apa yang betul-betul penting, apa yang shot yang dia ambil shot yang bagus. Kiranya segala tragedi yang menyayat hati ke, menyedihkan ke, ataupun yang boleh buat geram ke apa ke, semuanya dia ambil dengan sangat baik. Lepas tu dia punya sound kan. Pemilihan pelakon bagi aku pemilihan pelakon yang sangat baik. Dan pelakon-pelakon bagi aku ada chemistry yang diorang, pada aku lah, pelakon-pelakon ni aku kenal dekat luar daripada, bukanlah aku kenal diorang depan-depan, tidak. Tapi diorang ni pelakon-pelakon favourite aku, yang mana aku suka diorang punya stand tau. Jadi bila diorang ni masuk dalam cerita ni, aku jadi macam wow, diorang pun not bad pelakon, dan diorang ada chemistry yang profesional sangat sesama sendiri. Suami isteri, sesama pelakon. Aku boleh kata, yalah, cerita ni kan tentang pahlawan. Pahlawan juga ialah seorang pahlawan, seorang ketua keluarga, sebab dia lelaki, ketua keluarga. Dia juga seorang anak, dia juga seorang orang kampung kat situ. Jadi chemistry dalam setiap role ni, sebagai ketua keluarga, sebagai anak muda kampung apa semua ni, really well. Faham tak? Dan satu lagi aku nak cakap sebelum aku terlupa. Bagi aku pelakon-pelakon dan ketelitian tim untuk jaga cerita ni sangat bagus, sebab dari segi pelakon bagi aku dia ada konsistensi. Maksudnya bila Adiputra lakonkan watak Mat Kilau, dia memang being Mat Kilau daripada first sampai akhir. Samalah macam Betu Kosyari, samalah macam Fatah Amin, Akhir Rahman, Johan Asari dan lain-lain. Bagi aku benda ni particular dan penting juga sebenarnya, sebab aku pernah je tengok beberapa cerita-cerita, selalunya drama lah kan. Kadang-kadang pelakon tu berlakon, awal-awal dia berlakon watak tu, belakang-belakang aku nampak dia, ibaratnya macam contoh pelakon tu nama dia X. Awal-awal aku nampak dia melakonkan watak ni, tapi last belakang tu aku nampak macam dia. So dalam cerita ni aku boleh nampak Mat Kilau is from first sampai akhir. Semua watak daripada first sampai akhir memang dia melakonkan watak tersebut. So macam ada cerita ni, Mat Kilau being very charismatic, seorang yang tenang, yang bagi aku dia banyak orang yang bijak. Okay, so that dari segi body language dia, reaksi muka dia, dari segi walaupun cara berdiri, dari segi gerakan dia, semuanya bagi aku masuk, kena. Dia tak ada macam hilang energi ke apa ke. Yes, untuk berlakon watak macam ni, dia sangat memerlukan energi yang sangat tinggi tau, sebab dia kena peka setiap gerakan yang dia buat. Jadi bagi aku, macam aku cakap, dia orang well prepared. Of course, bila dia orang dah well prepared, bila waktu shoot tu, bagi aku very nice. Dan thank you juga kepada kru-kru, pengarah semua, sebab kadang-kadang bila dia berlakon memang dia dah well prepared, dia dah buat gini. Tapi kadang-kadang waktu shoot tu ada je something yang macam termiss. Dan bagi aku dalam cerita ni, kru-kru ke pengarah ke, memang bila nampak benda tu, aku rasa diorang betul kan, menjadikan cerita ni lebih baik daripada cerita ni lebih sampai lah, lebih baik. Dan cerita ni ada hala tuju yang bagus. Ada hala tuju. Dia bagi aku, pembuatan cerita ni dia ada satu
niat, of course lah, apa yang kita buat bermula dengan niat, dan dia ada hala tuju, dan bagi aku dia menyampaikan hala tuju yang bagus. Maksudnya dia bukan something yang macam Caca Marbah kejap sana kejap sini, tak. Dia susun dengan baik, dan mesej yang dia sampaikan tu bagi aku dapat. Apa yang aku nampak, cerita ni sebenarnya dia olahkan daripada kisah benar, yang mana sebenarnya mesej dia nak sampaikan dekat kita ni orang-orang yang ibarat pesanan kepada orang zaman sekarang. Kadang-kadang kita ni lupakan erti perjuangan. Kita ni mungkin tak faham, dah tak ingat, dah tak rasa dah para pejuang punya perjuangan dulu kan. Jadi cerita ni sebenarnya ibarat mengimbas semula supaya kita tengok, supaya kita refresh semangat kita balik, supaya kita refresh balik memori kita, supaya kita, sebab kata orang, sedar diri, cermin diri lah untuk kebaikan kita, supaya kita ubah sekarang dan tidak menunda-nunda sebarang kebaikan daripada diri kita sendiri. Yes, skrip dia banyak yang powerful, and satu benda aku nak cakap, skrip dia kalau mungkin ada orang cakap macam itu zaman dulu punya skrip, so that relevan untuk zaman dulu tu je lah kan. Bagi aku tak, cerita ni lebih kepada, memang skrip yang dilontarkan tu memang setting dia zaman dulu, tapi skrip dia ialah untuk orang kita zaman sekarang. Skrip yang sangat dekat dengan kita. Skrip yang pada aku benda tu memang patut pun untuk kita ambil pengajaran. Kalau kita masih tak faham mesej dia, aku rasa dia terlalu banyak tau mesej yang dia bagi. Jadi kalau kita tak boleh faham walaupun satu, sebenarnya sayang. Dan yes, satu lagi aku suka juga, dia cerita ni pada aku dia boleh cover banyak audience. Dia cerita action dia action yang bagus, dan dia tak slow. Aku cakap dengan korang, 2 jam aku tengok macam dah 2 jam dah habis, I want more. Aku seriously, aku rasa I want more. Sebab aku rasa macam kejap sangat kan. Tapi seriously best. Dan dia tak slow. Beberapa cerita lain ke apa ke, kalau aku tengok cerita-cerita puitis sebab aku suka tulis puisi kan, so aku tengok cerita-cerita macam tu. Kadang-kadang ada orang rasa macam dia tak boleh tahan sampai habis sebab cerita tu slow. Tapi pada aku cerita ni dia cerita action yang fast, yang momentum dia cepat, action yang kau tak sempat nak rasa boring, dan dia sentiasa ada message. Dan bagi aku dia boleh yang bagusnya dia boleh cater banyak audience tau. Maksudnya dari segi budak-budak mudah faham, dan budak-budak aku rasa dia tengok action dia tak boring. Lepas tu untuk orang yang mungkin suka puitis pun macam aku suka dan boleh adapt dengan cerita ni. Orang yang pada aku Muslim yang macam pendakwah ke, aku rasa kalau dia tengok dia boleh jadi faham dan suka dengan cerita ni. Same goes tu dengan orang-orang pesilat. Same goes tu dengan orang-orang yang ada rasa patriotik, jiwa bangsa. Sama juga dengan orang-orang yang mungkin suka cerita, mungkin dia tak gemar cerita Melayu ke apa ke, tapi dia suka cerita action pun, aku rasa dia akan suka dengan cerita ni. Dan macam-macam. Dan aku rasa daripada kecil ke besar ke tua, even orang tua pun aku rasa boleh faham, boleh enjoy cerita ni. Tu something yang aku rasa wow, sebab cerita yang bagus macam ni tapi boleh attract banyak jenis audience. Itu penting sebab yelah, money talks kan. Kadang-kadang kalau kita buat untuk certain audience dia pun tak pulang modal, sukar jugalah kan. So bila macam ni aku rasa dia boleh dapat rating yang tinggi dan pulangan yang bagus, dan I really hope lah korang boleh support cerita ni supaya diorang boleh hasilkan cerita-cerita yang macam ni, ataupun lebih baik yang boleh sampai ke negara jiran, yang boleh sampai ke Hollywood. InsyaAllah setiap perjalanan, setiap proses tu sangat berharga. Kalau kita tak buat benda kecil, macam mana kita tak sampai yang benda yang besar? Kalau kita tak support yang satu, dan kalau macam mana bagi aku, untuk dari segi pembikin filem ni, of course lah, nak jadi hebat tu perlukan daripada satu pencapaian ke satu pencapaian ke satu pencapaian. Dan bagi aku, kalau diorang buat cerita yang bagus, why not? Kalau ada kesalahan pun, aku rasa kesalahan tu bukan kesalahan yang macam bukan kesalahan yang very worst lah. Aku rasa kesalahan yang tak ada, dia bukan kesalahan, dia hanya kekurangan. Mungkin sebab money ke kan, sebab bajet ke apa ke. So kalau kita support, diorang ada bajet bagus, diorang boleh buat lagi kan. Lepas tu cuma benda yang aku rasa macam aku hopefully benda ni ada lagi is, pertama aku rasa aku rasa ada beberapa pelakon yang underutilized. Tapi aku rasa underutilized tu bukan sebab dia suka-suka tak nak pakai pelakon ni, tak. Aku rasa sebab yelah dah 2 jam kot cerita ni. Kalau nak utilizekan pelakon-pelakon yang aku cakap ni, mungkin dia akan ambil masa yang lebih panjang. Ni dekat Syamsul Yusof dan tim. Sebab Beto Ghoshairi ni aku boleh kata, aku boleh nampak dia punya potential nak jadi pelakon yang hebat tu. Tapi somehow aku boleh kata kebanyakan pengarah
kurang menggunakan dia betul-betul. Yang ni aku rasa puas tengok dia berlakon, sebab aku rasa macam ibarat selama ni aku tengok Better Call Sherry yang ada taring tapi tak tunjuk, kali ni taring dia keluar babe. Memang pengarah guna betul-betul, polish betul-betul tarik dia. Macam Fatah Amin, aku boleh kata aku tak tahu dia waktu dia terima cerita ni expression dia, reaction dia macam mana, tapi aku boleh kata dia memang betul-betul ambil tanggungjawab dan macam rela untuk dia polish betul-betul, untuk buat betul-betul cerita ni. Adi Putra as usual, dia memang hebat berlakon, dan bila berlakon dalam cerita ni, okay, senang aku cakap macam ni lah. Pelakon ni aku dah pernah tengok dia berlakon cerita lain, dah pernah tengok dia berlakon cerita lain ke apa semua. Tapi dalam filem ni, diorang bagi lebih daripada apa yang aku pernah tengok sebelum ni. Aku rasa macam it is good. This product is good, bro. Aku tengok Better Call Sherry memang digunakan betul-betul. Johanna Sari, sama ni aku nampak Johanna Sari ni pun underutilized juga, sebab pengarah-pengarah macam tak gunakan dia betul-betul, just ambil untuk watak-watak. For this time aku rasa puas tengok dia berlakon. Macam Akhil Rahman ni pun aku rasa macam dia boleh explore lagi. Kali ni baru aku nampak macam ni. Akhil Rahman ni aku dapat tengok dia satu sisi lain. Cuma kali ni aku rasa macam dia ada taring dia, tapi tak tunjuk semua lagi kan, sebab aku tak tahu kekangan masa apa semua kan. Tapi dia pun dah alamak, spoil lah pula. Mana dah tahu season kedua dia ada kan. Tak tahu, tak ada siapa tahu. Pengarah dan story penulis cerita je yang akan tahu. Lagi yes, isteri dia Zarina Zainuddin. Aku boleh kata aku pernah je tengok Zarina Zainuddin berlakon cerita lain sebelum ni, tapi dalam kali ni macam aku cakap lah, pelakon dia sangat well prepared. Aku boleh nampak macam something else lah, macam dia berlakon dengan hati, dengan kefahaman, dengan mentaliti, dengan gerak tubuh, face expression, apa semua benda yang betul. Aku tengok macam, walaupun macam pembesar-pembesar orang-orang veteran kan, pun dia ambil orang veteran yang bagi aku memang boleh nampak jati diri. Dan kemudian bila diorang bawa watak ni, I really can see dia punya charismatic sebagai pembesar-pembesar. Dan even watak British tu pun, dia tak ambil British yang macam cika-cika, tak. Dia ambil, dia lah British yang berlakon ni, memang British yang pada aku, macam ni, senang cerita ni nak sampaikan message. Apa yang watak British ni buat memang is really memang sampai ke message apa yang diperlukan. Tak ada sindung-sindung, straightforward. Straightforward pun dah panjang 2 jam, masih tak cukup. Aku tak tahu kalau panjang lagi, aku nak tengok, aku tak tahu habisnya sampai episod berapa. So yeah, and I really hope cerita ni boleh tembus ke pasaran negara jiran dan luar negara, sebab benda ni bukan barang biasa-biasa, benda ni barang baik. Dan kalau boleh luaskan kepada luar negara, aku rasa macam market kita pun akan jadi lebih luas. Dan yeah, aku give respect. Benda ni bangkit, bukannya bangkitnya pahlawan, bangkitnya seorang filmmaker, bangkitnya tim filmmaker, bangkitnya orang nak attract tengok filem lah. Untuk kita pula, ibrah kita boleh ambil, pelajari betul-betul. Sebab kata orang, bila dah tengok cerita, best memang best, tapi ibrah dia ambil, amalkan untuk diri kita, okay? Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.